Assalamualaikum. Welcome to my channel, your official channel. Okay, my video ni akan buat review, reaction dan pelbagai lagi. So, tunggu sebentar lagi. Okay, saya akan buat review untuk video ini. Saya akan buat review untuk drama-drama Korea hits akhir 2019 dan 2020. Okey, drama pertama saya akan buat adalah Crash Landing 7. Okey, siapa minat Hyun Bin, silakan tangan. Okey. Untuk drama ini memang hero ini adalah Hyun Bin dan So Ye Jin. Okey, dalam watak ni dia Hyun Bin ni sebagai Captain Lee Jong Hyuk. Dan So Ye Jin sebagai Yusri, sebagai kiranya hero ini adalah Yusri ni adalah anak orang kaya. Pada satu hari tu dia pakai payung terjun, dan masa tu juga ada ribut taufan semua. So dia kena ditiupkan ke Korea Utara secara tak sengaja. Dan time itulah Captain hero ni jumpa heroin. Itu macam-macam lah. Jadi sebab masa tu kiranya heroin ni dia nak larikan diri, tak dapat. Tapi hero ni tolong dia lah untuk keluar dari situ. Akhirnya dapat juga. Tapi macam-macam lah dah berlaku untuk dia. So review kali ni adalah pada saya, cerita ni memang best. Yang penting antara Captain dan anak-anak buah dia, itu kesetiaan gitu. Pada kiranya kesetiaan tu penting lah. Dan kalau tak ada kesetiaan tu, saya rasa anak-anak buah dia mungkin dah khianat kot Captain ni. Sebab Captain itu yang yang tolong banyak heroin. So dapat jugalah hero balik ke Korea Selatan. Tapi memang lawak lah bab yang masa dia nak larikan diri tu. So yang itu memang lawak. So keluarga yang heroin ni memang dia tak, kiranya tak ngam lah dengan heroin. Masing-masing jenis yang tamak nakkan duit semua tu. Okay. Tapi heroin ni dia berdikari. So dia buka company dia sendiri. So kepada dia kalau dia tak jadi chairman pun tak ada masalah. Tapi itulah matlamat dia sebenarnya, nak jadi chairman syarikat ayah dia tu. Tapi alhamdulillah dapat juga. Dan heroin tu dah dapat balik ke Korea Selatan. Sebab masa tu diorang dah bercinta ni sama hero dan heroin. Jadi masa tu dah konflik macam mana hero ni nak pergi ke heroin. Macam-macam konflik jugalah. Kiranya yang askar-askar Korea Utara ni masuk ke Korea Selatan untuk selamatkan Captain dia yang dah pergi Korea Selatan. So memang disarankan sangat untuk tengok cerita ni. Sebab memang ending dia memang best. Ending dia happy ending. Dan cerita ni cukup rasa lah. Ada sedih, ada lawak, ada ketawa. Memang lawak lah. Memang cukup rasa. Memang boleh kita gegar. Yang kedua adalah The World of the Married. Okay, lakon utama dia adalah Kim Hee. Lakon hero dia adalah Pak Hee Jun. Actually bukan hero sangat lah sebenarnya. Tapi watak utama ni, kiranya doktor ni, nama watak dalam cerita ni adalah Jin Sun Woo. Seorang doktor di sebuah hospital besar namanya Family Love Hospital. Dan suami dia seorang businessman macam tu. Okay, yang jadi jalan cerita ni adalah suami dia curang dan dia rahsiakan. Itu yang penting. Dan actually lah semua kenalan Jin Soo-woo ni, Dr. Jin Soo-woo ni dan family dia, macam kawan-kawan, jiran-jiran dia semua dah tahu dah sebenarnya suami dia curang. Tapi ada satu hari tu dia tahulah, kebetulan dapat tahu. Dan masa tu memang terbakar habis lah. Dan dari bila dia dah tahu tu, dia gaduh dengan lelaki dia, dengan suami dia. Dan dia bercerai. Bila dah bercerai ni, dia jadilah perebutan hak penjagaan anak. Tapi bekas suami dia ni kiranya kahwin dah dengan yang wanita yang curang tu, dapat seorang anak perempuan. Tapi memang orang kata yang paling jahat kat sini adalah wanita yang dicurang tu lah, isteri baru bekas suami dia tu. Sebab dia nak kontrol bekas suami dia. Tak apalah tu suami dia kan, tapi dia nak kontrol anak TV dia, iaitu anak Dr. Jin Soo-woo ni. Itu yang geram tu. Tapi itulah Dr. Jin Soo-woo ni, dia fight lah. Dia berjuang untuk diri dia, untuk anak dia, supaya dia dapat tinggal bersama. Tapi macam-macam lah berlaku. Dan last sekali anak dia ni tak tahan sebab dia gaduh, mak ayah dia gaduh.
Anak dia ni larikan diri, dan selepas tahun baru kembali semula kepada mak dia. Tu rasanya happy ending. Drama yang ketiga yang saya nak review ni adalah namanya Born Again, ataupun nama lain dia adalah Reborn. Kenapa dilahirkan semula? Born Again ni maksudnya dilahirkan semula lah. Kisah dia pada 30 tahun lepas. Dia ada 3 orang yang saling berkaitan: hero, heroin dan watak ketiga. Hero ni seorang polis, dan hero ini adalah seorang yang biasa je. Dia ada kedai buku sendiri, tapi dia ada sakit jantung. Watak yang ketiga ni pula adalah seorang lelaki yang ada sakit mental, yang didera oleh ayah tiri dia. Tak silap saya lah, ayah tiri dia masa kecil jadi dia jadi mental dia. Dan juga dia seorang pembunuh bersiri yang polis, yang watak utama hero ni mencari. Mungkin sedar tak sedar diorang ni memang saling berkaitan lah sebenarnya. Dan secara tak langsung hero, kiranya bukan hero lah, watak yang ketiga ni, seorang yang sakit mental ni, dia suka kepada heroin. Heroin ni dia tahu pun dia disukai oleh orang yang mental ni. Tapi dia kenal heroin ni, dia kenal dengan lelaki yang mental ni, sebab lelaki mental ni selalu pergi ke kelas dia, yang dia selalu buat top. Secara strategisnya diorang ada aksiden yang menyebabkan mereka 3 orang ni mati bersama. Selepas 30 tahun yang kemudian, 30 tahun yang ke depannya lah, diorang dilahirkan semula. Pada mula diorang tak ingat pun ingatannya. Sebagai hero, dia dilahirkan sebagai pendakwa raya ataupun prosecutor. Yang hero ni pula dia jadi doktor forensik. Dan watak ketiga ni, orang yang sakit mental ni, dilahirkan sebagai anak ketua pendakwa raya, iaitu ketua kepada yang polis ni, kepada hero ni lah, sebab dia dah jadi pendakwa raya kan. So jadi anak kepada pendakwa raya ni, so dia jadi pelajar. Dia jadi pelajar kepada heroin, sebab kadang heroin ni dia buat part time lecturer sebagai forensik. Diorang ni pada mula tak ingat pun ingatan dia tahun 30 tahun lepas ni. Tapi pada suatu hari tu dijumpai rangka hero yang polis ni 3 tahun lepas secara misteri. So pada masa itulah yang hero ini dia jadi doktor forensik. So dia yang cek rangka tu. Memang dia tak jadi rangka, dia jadi mayat, macam mayat usang macam tu. Selepas dia jumpai, dah dicek-cek, tiba-tiba jadi rangka. Itu misteri tu. Itu ingatan dia datang mulalah, datang semula kepada masing-masing 3 orang ni. Tapi secara berperingkat sikit-sikit dia datang. So ending dia saya tak pasti macam mana, sebab ada kisah percintaan, persahabatan, mungkin ada khianat dan juga dalam ni. So yang selepas 3 tahun akan datang ni pun ada pembunuh bersiri yang sama macam 30 tahun lepas. Itu misterinya siapa yang bunuh. Jadi anda, saya rasa memang cerita ni best. Boleh tengok, boleh tonton cerita ni, Born Again. So saya rasa better lah tengok, sebab memang cerita ni memang tragis. Drama yang keempat, tajuknya adalah Oh My Baby. Pelakonnya adalah Jang Nara, dan lagi 3 orang tu pelakon yang tak berapa nak terkenal lah, tapi jalan cerita dia best. Sebab yang Jang Nara ni sebagai Jang Hari, dia seorang wanita yang berkejaya, dan umur dia dalam 39 tahun dan belum kahwin. So dia cari suami lah, dia cari percintaan sebenarnya, tapi sebabkan dia ada dapat penyakit yang menyebabkan kiranya ovari dia akan expired dalam beberapa tahun. Jadi dia buat keputusan untuk mendapatkan anak tanpa suami. Kiranya dia nak buat baby tabung uji. So dia carilah lelaki-lelaki yang sesuai untuk didermakan dia punya sperm tu lah. So dalam konflik dan cerita ni, dia ada 3 orang lelaki yang pada mulanya tak suka pun yang watak utama ni, tak suka heroin. Tapi disebabkan macam-macam berlaku, 3 orang lelaki ni dia jatuh cinta kepada heroin, Jang Hari nama dia. So seorang fotografer, seorang lagi kawan baik kepada Hari, dan memang dia tinggal serumah dengan Hari bersama dengan mak Hari lah. Dan seorang lagi adalah junior tempat kerja sama Hari. So konfliknya kat sini, siapa yang akan derma atau siapa yang akan kahwin dengan Hari sebenarnya. Sebab yang fotografer ni sebenarnya diorang dengan heroin memang sama-sama bercinta. So jadi kekasih lah lepas tu.
Tapi ending saya tak tahu lagi, ending happy ending ataupun sad ending, sebab cerita ni masih lagi ongoing dan anda di luar boleh saksikan lah. Cerita ni memang cukup rasa dan kebanyakan ni lawak lah, boleh ditonton sedap. Memang happy je tengok cerita ni. Okey, drama yang kelima ni bertajuk Mystic Pop-Up Bar. Okey, remake daripada Mangatun Comic. Okey, watak utama dia adalah Wolju, dilakonkan pelakon Hwang Jong-yum. Hwang Jong-yum ni famous jugalah, dia punya pelakon, pernah berlakon banyak drama yang famous. Okey, Wolju ni watak utama ni, hero ni, dia hidup dah beratus tahun. Kiranya dia pernah bunuh diri sebelum ni, tapi tak mati sebab dia kena hukuman lah, sumpahan. So dia kena menolong 100 orang menyelesaikan masalah dan baru dia boleh mati dengan aman lah. Lebih kurang macam tu lah. So dia kena buat amal lah untuk tolong 100 orang. Kalau tak, dia akan dapat hukuman yang sangat-sangat teruk, kemungkinan akan masuk neraka. Itu dia orang punya jalan cerita dia. So sepanjang dia menolong 100 orang menyelesaikan masalah tu, so ada seorang lelaki yang pembantu dia lah. Pembantu ni pun lebih kurang sama dia macam dia juga, macam polis afterlife. Dia punya cerita ni macam merepek sikit lah, tapi dia fantasi sebenarnya. Dan ada lagi seorang orang baru. Okey, orang baru ni dia bekerja sebagai customer service, dan kebolehan dia ni, dia manusia yang ketiga ni, dia kebolehan dia bila dia sentuh seseorang ataupun seseorang sentuh dia, dia akan menyebabkan orang yang sentuh dia tu bercakap secara jujur, tanpa selindung lah, memang jujur je, dia tak sedar pun cakap jujur sebenarnya. Sebab tu dia bekerja bersama dengan hero inilah untuk membantu sama-sama menyelesaikan masalah 100 orang. So cerita ni memang fantasi, memang misteri, dan masih lagi ditayangkan di Korea, dan boleh tonton lah cerita ni best. Adventure pun ada juga, so boleh tengok. Yang kelima tadi tu Mystic Pop-Up Bar, dia kena selesaikan masalah orang sebanyak 100,000. Drama yang keenam yang bertajuk Dinner Maid. Okey, Dinner Maid ni mengisahkan watak hero dan heroin kebetulan untuk makan malam bersama lah. Kali pertama, kedua kebetulan. So secara yang ketiga, keempat tu memang diorang berjanji bersama lah untuk makan bersama. Dan masa diorang berjumpa secara kebetulan ni lah, diorang sebenarnya jatuh cinta. Dan sebenarnya di luar cerita, diorang ni tak kenal satu sama lain pun. Kiranya diorang ada kaitan, iaitu seorang ni, hero ni, dia bekerja sebagai doktor psikiatri, dan yang heroin ni pula bekerja sebagai reporter syarikat penyiaran live. Okey, diorang berjumpa secara kebetulan. First tu jumpa di Pulau Jeju semasa heroin ni dia kiranya ditinggalkan oleh kekasih dia. Masa ni yang hero ni adalah bersama. So yang ini sebabkan dia doktor psikiatri, dia cuba bantulah heroin untuk kiranya hilangkan heartbroken, takut heroin ni buat something. So masa tu memang lawak lah, ada macam-macam accident yang secara tak langsung menyebabkan diorang ni berjanji bersama untuk dinner bersama, untuk makan malam. Dan selepas tu diorang kebetulan jumpa lagi. So cerita ni masih ditayangkan, saya tak pasti endingnya apa, tapi memang best cerita ni. Pelakon utama dia adalah Song Seo Hoon, dan pelakon wanita adalah Seo Ji Hee. Seo Ji Hee ni adalah pelakon Crash Landing to You, salah seorang pelakon yang ketiga lah wanita, selain daripada Seo Jin. So anda boleh saksikan di TV ataupun mungkin. Okey, drama yang ketujuh. Okey, The King Eternal Monarch. Ini pelakon dia, siapa tak kenal, Lee Min Ho. Okey, pelakon dia Lee Min Ho, dan wanita heroinnya adalah Kim Go Yoon, salah seorang pelakon heroin Goblin. Saya memang peminat Goblin, sebenarnya memang saya sukalah cerita ni, tapi cerita ni agak kurang rating dia lah. Dan cerita dia menarik, cuma mungkin slow sebab ramai yang tak berapa nak tengok cerita ni, dan rating dia agak rendah sikit. Tapi
cerita dia memang best. Okey je kalau nak tengok, tak masalah. Dan jalan cerita dia, sinopsis dia, kisah dia, ada dunia kita ni, ada dunia paralel. Paralel maksudnya ada alam lain lah. Kalau ikut orang Melayu, alam lain tu bunian kan. So dia, alam dia ni alam yang sama macam biasa, cuma alam biasa Korea, alam yang sana tu Korea. So daripada Lee Min Ho ni seorang raja di dunia Korea. Secara kebetulan dia dapat tahu macam mana nak masuk ke dunia satu lagi, iaitu dunia biasa, iaitu Korea. Beza K dengan C. Korea dengan Korea. Susah nak sebut. Dia ada ejaan dia tu, dah membezakan. So paralel ni lah yang heroin ni, Kim Go Eun, tinggal kat dunia biasa. So dia cari, yang mencari ni adalah raja. Raja mencari Kim Go Eun ni untuk bawa ke dunia dia. Sebab apa? Sebab masa kecil dulu dia hampir dibunuh oleh pakcik dia. Okey, pakcik dia ni memang jahat lah. Dia nakkan kuasa. Sebenarnya bukan nak kuasa, sebenarnya dia nakkan alat yang boleh masuk ke dunia satu lagi tu. Itulah alat yang buatkan yang Lee Min Ho ni dapat masuk ke dunia yang biasa. So masa kecil ni dia hampir dibunuh oleh pakcik dia. Ayahnya memang dia dah kena bunuh lah dengan pakcik dia. So masa dia hampir kena bunuh dengan pakcik dia tu, masa kecil, masa umur dia mungkin dalam 4-5 tahun macam tu, adalah seorang wanita ni datang menyelamatkan. So wanita tu kemungkinan Kim Go Eun, saya tak pasti sebab kita ni masih ongoing lagi. Dan dia tinggalkan lencana polis dia. Lencana polis dia tu dia tinggal dan tulislah dalam lencana tu ada nama nama watak hero inilah, sebagai detektif. Jadi bila dia dah besar, dia jadi raja, dia carilah identiti ni di dunia dia. Memang tak ada. So dia yakin yang wanita tu bukan daripada dunia dia. Jadi entah macam mana bila dia jalan-jalan kawasan hutan sambil dia bawa alat, iaitu buluh buluh tu yang ada kuasa untuk masuk ke pintu gerbang dunia biasa, dunia yang watak heroin ni lah. Dan akhirnya jumpa heroin tu dan dibawa lah ke dunia dia, dan macam-macam lagi berlaku. Itu sahaja yang untuk review untuk video ini. Akan datang saya akan buat review untuk drama-drama Korea lagi. Mungkin drama-drama yang dah lepas-lepas tapi hits, ataupun drama-drama yang best tapi tak popular. Dan juga saya akan buat review-review untuk drama-drama mungkin daripada dan juga berkaitan dengan kecantikan, berkaitan dengan melancong, travelling, dan juga saya akan buat reaction untuk movie dan lagu-lagu mana tu saya akan tengok pada nantilah. So apa-apa pun, okay, kita jumpa next video. Okay, bye. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye.